Telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami, kerana takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan kau sahabatku, kau teman sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mufti. Selamat kembali ke rancangan The Talking Dome, podcast nombor 1 dakwah anda di Singapura. Masya-Allah. Insya-Allah. InsyaAllah. Masya-Allah, insya-Allah. And at this moment kita berada di tangga yang ke-34. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sokongan anda selama ini kepada kita The Talking Dome. Dan semoga pencerahan agama bermanfaat dan mendidik jiwa kepada setiap sanubari dan hati masyarakat. InsyaAllah. Amin. Alhamdulillah, bersama saya Ma'az Salim. Dan saya Nazim Muhammad. Dan bersama saya satu lagi, Latifah Yusof. ya, Ustazah Latifah Yusof. Lepas saya Ustazah. Amboi. Ya, dia bukan pertama, sudah 2-3 kali episod bersama kita lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, Oi. topik kita pada hari ini, episod sebelumnya kita telah pun mengongsikan pandangan ataupun nasihat-nasihat daripada para asatizah kita berkenaan dengan cara ataupun perkara-perkara yang anda boleh lakukan ketika mosque closure ataupun penutupan sementara masjid-masjid kita, khususnya kepada masyarakat Islam kita yang ingin menunaikan solat, yang sudah terbiasa sebelum ini menunaikan solat zuhur mereka ataupun asar mereka di masjid-masjid ketika mereka take a short break. Tak semestinya solat zuhur dan asar lah 5 waktu. Kalau taksi ataupun grab driver itu bila ada kesempatan mereka nak tunaikan solat, the best place adalah di masjid kerana keselesaan, kelengkapan semua dia sudah disediakan. Tetapi bila mosque closure ini yang telah dianjakkan sampai hari 27 hari bulan Mac, maka sudah tentu cabaran-cabarannya, ketidakselesaannya akan kita hadapi. Pada episod lepas Tak Nazi telah kongsikan daripada nasihat asatizah bagaimana cara untuk orang lelaki khususnya lah untuk nak tunaikan solat di luar. Pada hari ini kita tanya pula seorang ustazah bagaimana wanita yang ingin tunaikan solat mereka. Sekarang Grab semua ada wanita yang drive. Ada? Grab driver ada. wanita. Jadi mungkin kelainan sedikit atau cabaran mereka lebih daripada lelaki untuk tunaikan solat. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Dengan lafaz bismillah. Bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, if let's say kalau perempuan lah, kalau kita nak lakukan solat, usually sama je actually seperti lelaki. Tapi yang kita kena tahu perlunya ada menutupi aurat. Okey, menutupi aurat seorang wanita tu ketika hendak melakukan solatnya. Okey, dalam surah An-Nur dia menyebutkan yang berfirman, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Kat sini yang bermaksud yang biasa tu ialah kalau seorang perempuan tu kalau melakukan solat perlu menutupi aurat kecuali muka dan telapak tangan. Okay. Jadi tapi itu yang basic kan, yang basic yang kita tahu. So tapi agak-agak kalau seorang Grab driver yang perempuan, kalau dia perlukan tunaikan solat, so dia dah tengah in the middle of the road and kita tahu dia dah nak masuk waktu solat, so kita macam mana nak buat tu? Usually student lah. Betul, student kan. Usually apa yang kita perlu lakukan, kalau yang paling basic kita dah banyak kali kita dah ingatkan yang bahawasanya kalau kita nak keluar tu bawa lah telekong, bawa lah yang sejadah sendiri. Seandainya kalau tak ada, kita nak kena be kreatif. Kalau lelaki boleh kreatif, perempuan pun boleh kreatif juga. Betul. Betul. So apa yang kita boleh buat, seandainya kalau seorang tu memakai tudung, maknanya settle. Okay, dah settle maknanya kalau dia ada stokin, dia ada memakai stokin, kalau dia ada sarung tangan, dia ada tisu. Stokin ankle sock ke? Bukan. Nak kena sekarang nak kena spesifik Ustaz. Betul. So dia nak kena stokin tu atas ankle terus. Okay. And sebaiknya and dia memakai baju yang menutupi aurat. Maknanya sempurna dalam pemakaiannya, jangan ada yang ketat. Pasal kat sini dia kata menutupi aurat tu bukan maksudnya dia boleh menampakkan tubuh badan tau. Jadi nak kena menutupi segalanya. Jadi sebab tu it best kalau misalnya kalau di luar kita pakai yang senang cakap menutup syarak lah kan. But seandainya kalau seandainya tak ada, okay,
Kalau tak ada, apa yang kita perlu buat, kita nak be kreatif, nak kena cari baju ataupun benda-benda yang kita nak kena gunakan untuk solat. Seperti okay, kalau yang tadi tu saya kata, kalau kita ada sarung tangan, kalau kita ada tisu ataupun ada paper. Sorry. Sarung tangan glove ke? Bukan. Dia wrist. macam nak cakap ankle dia wrist. Okay, maknanya dia macam stokin tapi dia potong bahagian tempat nak masuk tu. Okay, mana dia ada opening kat bahagian depan dan belakang. Ke atas sebab wrist tu aurat. Yes, betul. Okay. Kira time solat wrist tu tak boleh dinampakkan. Yes, expose. Okay. So kita nak kena ada menggunakan tu. Kalau tak ada, kalau kita pakai baju yang long sleeve, kita kena ensure bila kita buat takbiratul ihram, tangan kita bahagian yang wrist tu ditutup lah. Jadi selalu kita akan kalau nampak budak-budak sekarang punya style, dia selalu tarik-tarik baju sampai ke perempuan sekarang. Dia macam tarik baju, lepas tu dia akan macam masukkan tangan dia kat thumb tau. Oh, itu saya tak tengok selalu. Tu saya tengok lah student saya. Ramai student saya Mungkin macam saya itu. tengok. Pasal student saya kadang selalu buat macam itu dalam kelas. Kadang baju kita yang biasa ni pun, baju sekolah, uniform game madrasah yang diorang pakai, pakai long sleeve shirt so benda tu yang dry fit, benda tu boleh tarik sampai ke menutupi tangan tu sebenarnya. Oh, baik. Jadi bagus. Itu salah satu kreatif kita. Ialah kalau especially kalau dah pakai baju madrasah yang dry fit tu, dah boleh lah. Dia tarik dia punya sleeve tu sampai menutupi tangan. Tapi tak nak, kita tak nak yang pasal madrasah, no problem. Ni kita nak yang non madrasah. Kira sekarang dia keluar rumah pakai t-shirt dengan jeans. Kita ambil yang tu. Kita ambil yang tu senang. Saya cuba be kreatif. Saya cuba be kreatif kalau macam gitu seandainya I'm sure if let's say kalau diorang sekolah di luar, like say lah budak IT ataupun budak poli lah diorang mesti ada jaket dah kadang ataupun sweater. Sejuk. Seandainya kalau ada, gunakan itu untuk kita jadikan salah satu untuk kita pakaian bahagian untuk kita solat. Yes. Pakaian untuk solat. Jaket. So jaket maknanya instead of kita letak kat shoulder, jadi kita letak kat mana? Daripada atas cover. dia kepala? Dia ada dua tau. Saya pernah buat pasal masa tu saya buat, anak Zahir saya sini buat. So dia kena tutup tu kepala at the same time dia ada shawl juga. Kebetulan siapa-siapa punya shawl ada buat ekstra dia tutup juga bahagian bahu dan tangan dan sebagainya. Maknanya pasal kalau perempuan kan nak kena pakai telekung. Habis dia tak pakai tudung. Betul. So dia nak kena macam mana? So dia nak kena pakai one of it, dia akan pakai sweater dia tu as untuk tutup kepala. Jadi sorry saya tengah cuba. Jadi dia kena bawa dua sweater. Tak, satu. Jap. So satu sweater ni dia tutup kepala. Yes. Kemudian dia tak handsome lah. Dia tak lawa. Tak apa. So kepala dia dah tutup. Tayyib. Lepas tu sorry. Betul. Itu yang anak saya apa yang saya ingat anak saya buat lah. Anak saya buat. Dia akan pakai benda tu. Lepas tu dia ada usually diorang akan ada macam apa tau, another t-shirt tau. Selalu pergi sekolah tak tahu tu dia kena pakai dua t-shirt. So another t-shirt tu dia akan pakai untuk lagi satu sarungkan kepada badan dia. Macam inner lah. Tak boleh lah. Apa pula inner? Inner tu baju dia macam ada bahagian baju dalam. Oh, ini semua perempuan ni lah. Perempuan ya. Patutlah mahal selalu. Ini kan satu helai banyak. Dia dah apa tau? Dia pasal apa tau? Asalkan dia menutupi auratnya. Aurat. Ada macam gitu. Maknanya sorry. Jadi yang sweater tu dijadikan macam tudung. Gini. Tangan dia tak masukkan lah kan? Tak. So at least this covered. Yes. So yang bawah ni badan ni part dia cover dengan baju lah tu. Yes. Betul. Boleh. Lah. InsyaAllah. Kita ambil tu yang satu dulu. Kita ambil itu. Lepas tu bahagian bawah? Bahagian bawah pasal dia pakai jeans kan. Dia pakai stokin lah. Memang usually dia pakai stokin, tapi stokin yang lebih daripada ankle. Boleh solat lah. Dah boleh lah. So usually pakai tisu ataupun paper. Usually diorang pakai apa tau? Notes, buku. Untuk apa? Alas solat. Tu yang saya cakap soal khabar tu. Senang. Diorang buku banyak. Diorang budak-budak ni bawa buku. Answer sheet kat belakang tu lah. Betul lah. Kadang kadang file. Tu. Menarik. Lagi satu mungkin daripada saya, kalau darurat memanglah tak ada apa-apa langsung. The only way is actually to go to the nearest shopping mall. Beli lah Uniqlo baju. So balik kepada t-shirt and jeans. Tak ada jaket, tak ada apa. Nak beli apa and under berapa dollars? Saya dah lama tak shopping lah. Tapi okey lah. Kalau pada saya yang affordable now, yang boleh beli cardigan kita boleh dapat dalam $10. $10 InsyaAllah di Cotton On. Betul, bilang boleh terus boleh tak tu ni? Boleh. Sekali je dah. Okey dah. Lepas tu at the same time lagi satu pun another brand lagi sekali boleh sebut Uniqlo juga.
Okay. Pasal this is affordable untuk orang beli. Kalau misalnya Ni kira kalau kita zaman kita bos ini. Oh, ini untuk dorang. Pasal ni itu yang affordable. So at the same time itu yang diorang dapat, maknanya they can actually grab a t-shirt ataupun shawl. Even kat tempat kedai-kedai yang macam ni semua ada jual lah shawl. Okay. Macam yang diorang untuk wrap themselves kan, so boleh pakai. Kalau dah darurat sangat, tadi saya dapat idea daripada teacher Ati yang bagi saya, pakai ni poncho. Poncho menarik, untuk cover. Okay, maknanya kita beli, kalau nak pasal poncho murah, baru berapa $2 plus kan? $1 plus boleh. Ada yang murah. Okay. Budak punya murah. Okay, sorry. Poncho ni, saya bawa motor. So saya bawa motor, saya ni pemalas nak pakai apa tu dia panggil, baju hujan. Okay. Apa baju hujan ni? Raincoat. Astagfirullahalazim. Masjid tutup je, otak tutup Astagfirullahalazim. Setakat translate Okay, so baju hujan tu saya tak pakai, raincoat tu saya tak pakai. Saya akan selalu pakai poncho. Betul. And poncho yang saya beli ni bagus, masya-Allah. Saya recommend. Harga dia berapa? Harga dia less than $10. Less than $5 mungkin. Okay. Dekat saya kena sebut. Okay, pasal orang boleh beli ni. 7-Eleven. Dekat Decathlon. Lepas Lepas tu poncho dia punya best is daripada sini sampai ke bawah lutut. Yes, Allah, faham. cool lah. Saya pakai jubah pun senang, cantik. Macam pernah nampak je. Magic tu Ya betul. Itu bagus. Itu saya recommend. Itu tu dia dah bagi jawapan tu maknanya. Tu saya punya itu poncho lah. Macam lelaki dan perempuan pun boleh Lelaki boleh, perempuan boleh, semua boleh. Pasal dia long sleeve kan. Yes, dia long sleeve lagi. Dia long sleeve lagi. Nah, saya baru beli that time. Bagus kan? Itu bagus. Tu saya itu yang pada saya yang paling closest to telkung Correct. Yes, Correct, closest to telkung, because at the same time dia dah boleh menutupi kepala. Pasal sekarang ni pun kita ada style telkung yang main masuk macam gitu kan. Lepas tu dia ada hood. Correct. Sama. Betul. Kalau kat luar telekung tu harga $10 lebih tau, 12. Berapa harga benda tu 12. Kalau kat luar lah telekung tu. Tapi kalau poncho ni bawah harga ni, ini adalah barang baik lah. Betul lah. Yeah. So pada saya is actually the only one is the next one yang kita boleh buat is think of pakai poncho lah. Oh, nice. Poncho. So dia kalau misalnya kalau poncho tu yang kita beli yang murah bawah $5, kalau dia jarang, tipis. Kalau jarang dengan kalau jarang tu maknanya kita kena pandai-pandai, jangan jarangkan dia, kita beli dua. Instead of $2 plus jadi $5 lah. $5 je. Tapi maknanya apa? Kita buang duit sikit tapi kita punya ibadat tu kita dapat laksanakan. Mana kita nak? Kita nak buang duit ke kita nak lupa solat? Tak boleh. $5 untuk Allah. Itulah. Ni harga $7. Lagi murah daripada telkom. Lepas ni seorang datang habis datang masjid pakai ni. Katakan kata laluan The Talking Dome dapat diskaun. Jangan main-main. Betul sepanjang. Yes. Dia cantik sama macam telkung Wow. sama sangat. Mari. Plastik. Mari. Masya-Allah. Yes. Boleh Google Decathlon poncho. Itu je saya boleh cakap. Itu hashtag The Talking Dome. InsyaAllah dapat. Kalau if let's say kalau senang cakap ala kulihal, seandainya kalau lebih baiknya kita buat persiapan sebelum kita keluar rumah. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Jadi maknanya apa? Kita tahu kan. So kita tahu alhamdulillah ramai yang melakukan solatnya. Jadi kita tahu sekarang dalam keadaan yang macam gini, instead of kita nak fikirkan be creative, before tu kita nak kena persiapkan diri kita. Bawalah kita punya telekung, bawalah kita punya own sejadah. Itu lebih baik. Maknanya kita invest dalam satu benda tu untuk kita pakai buat selama-lamanya insya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Memang inconvenience lah untuk sekarang untuk sementara ni inconvenience. Satunya saya lihat ada perbezaan kalau Grab driver wanita, mereka boleh simpan semua equipment kat dalam kereta. Kalau student tu lebih mencabar, mereka nak kena bawa notes. Then on top of that kena bawa equipment, diorang punya solat gear and at the same time kalau diorang nak beli pun last minute kan, kadang-kadang mak bapak bagi duit seberapa kan. Sebab tu daripada mak bapak bagi duit macam gitu, at the same time mak bapak pun kena ingatkan, ibu bapa kena ingatkan kat rumah sebelum keluar. Pack kan. Kita boleh sediakan. Kalau ada quiz, kita boleh sediakan ni dalam bentuk hadiah. Betul. Hadiah solat gear. Kalau dia ada 2 poncho, satu buat semayang, satu buat sejadah. $14. Nanti tu mix. Tadi aku pakai sejadah ke? Tak apa, biar tu dia punya hygiene dia punya sendiri. Tambah sekali lah sanitizer terus. Sendiri juga yang ni.
Jangan tepuk. Main Bring your own sejadah. Dia bawa bring your own poncho. Betul. Tapi sama juga again. Telekung pun murah. Tu je cakap. Telekung yang sekarang yang macam poncho ni pun murah. Tak. Dia cerita dia bukan pasal murah. Ceritanya telekung jual di kedai yang mereka tidak pergi. Itu je cerita dia. Yes. So diorang tak lalu. Ni So bagus. orang, So macam kita bagus yang Ustazah cakap. Macam kita nak try to give the listeners a thing whereby you go to things that you can find in the mall or 7-Eleven. Elsewhere lah daripada toko warisan. Yes, betul. Bukan maksud kita tu lah. Tak. Pasal sekarang nak option. Nak dia mudah level options. kecil. Okay. Kalau ikut level poncho, Tamam. level yang jarang sikit tu 7-Eleven. 7-Eleven banyak kan. Jadi maknanya kita kena beli 2. Kalau kita nak level up cantik sikit, yang and betul dia actually dari Decathlon ni dia tak jarang bagus. Oh ya betul. Jadi dia memang saya punya koyak pun masa kena exhaust. Jadi maknanya kalau kita beli Decathlon ni dah second level lah. Dah power punya sikit lah. Insya-Allah. Dah jadi power sikit dah boleh pakai. Jadi macam gitu lah. So maknanya it's not impossible for us actually perempuan ke lelaki untuk kita melakukan kita punya ibadat walau di mana sahaja kita berada, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi sebenarnya kalau nak dibandingkan lelaki, memang perempuan tu lebih para wanita muslimah lebih mencabar. Betul. Jadi prinsip Islam ni, the more cabaran, the more pahala, insya-Allah. The more pahala, the more cabaran. Kita bayangkan kalau muslim-muslimah kita nak bawa handbagnya tu dah satu hal. Dalam handbagnya khazanah bukan main lagi macam-macam. Gula-gula yang dulu minggu lepas pun masih ada kat dalam. Repus. Tak tahu pasal jadi nak letak lagi barang-barang telekung, nak letak lagi barang-barang solat gear ni kan berat. Kalau dia ada suami tak apa, suruh bawakan. Kalau dia bawa sendiri, suami pula tu tak nak bawakan. Suami tak nak bawakan. Suami pentingkan dia punya pula barang. Dah, Astagfirullahalazim. Boleh je lah. Dulu pergi sekolah, beg berat-berat tak apa. Habis ni jalan-jalan nak berat sikit, telekung apalah beratnya. InsyaAllah. Berat lagi pahala, insyaAllah. Itu orang yang jaga solat, masya-Allah. Jadi tak berat. Ni kita mengajak lah ni. Kita mengajak lah ni, insyaAllah. First berat, lama-lama ringan, insyaAllah. Dia berat kerana dosa yang tak ada. Takut tu. Tapi insyaAllah lepas semua COVID-19 dah habis, nanti akan diangkat baliklah keberatan-keberatan tadi, kepayahan-kepayahan. Dan masjid akan ada, masuklah di Orchard Road. Siapa yang tengah jalan, masuk Masjid Al-Falah. Inilah masanya kita penuhi ruang-ruang masjid kita. Sekarang kita rindu betul dengan masjid. And at the same time, bukan kita terbatas pada yang keadaan dalam COVID ni. Lepas kalau dah habis segala-galanya, kita kena teruskan praktis ni yang bawa telekung sendiri. Betul. Teruskan lah. Pasal kita pun nanti masjid kan nak kena cuci telekung dan sebagainya kan. Kalau kita bawa kita punya own, jadi kita ada perasaan ini my responsibility lah. Sebenarnya saya as manusia lah. Manusia. Habis? Tak ada. Maksudnya saya tak faham share telekung. Betul. Saya tak faham share sarung. Saya tak boleh register. Betul. Tak boleh lah. Yaks. Tak adalah. Sebaiknya bawa sendiri lah. Kalau especially kalau perempuan lah. Kan, kadang-kadang kalau perempuan pakai telekung kan, kadang-kadang bila perempuan dah bersiap, wanita ni dia dah bersiap di rumah. Lepas tu dia dah complete wuduk je semua di rumah. Lepas tu dia nak solat. Kadang-kadang make up terkena kat telekung lah. Bus stop je orang terlanggar. Wuduk tu ni tempat sambil wuduk. Kadang dah ada. Maksudnya dah ada. Lepas tu dia nak menggunakan telekung kat masjid. Lepas tu dia mengotorkan lah dengan make upnya macam terkena sikit kan. Faham tak? Kadang orang pakai tu bila peluh, make up tak stay. Dia make up tak bagus lah. Itu selalu makcik-makcik dalam kuliah saya dia bilang, beritahu Ustaz. Ustaz, orang tak tahu malu ke dah lah pakai telekung masjid-masjid, lepas tu dengan make up, habis make up semua melekat. Lipstick terkena kat telekung. Ya. Itu bukan hygiene saja. Jadi macam kesian yang orang yang kena kerja ni untuk membersihkan tau. Pasal kadang dia punya stain tu tak hilang. So kan lebih baik jangan daripada menyusahkan orang, kita buat sendiri. Buat sendiri lah. Kan. Macam mana? Dah lah, kita hadiahkan lah. Hadiahkan surah Al-Fatihah lah. Bagi mereka yang belum lagi menukar sikap mereka, kita doakan mohon yang terbaik, insyaAllah. Amin. Walaupun masjid dah buka 27 hari bulan, kita kena expect ada perubahan-perubahan, insyaAllah. Ini semua kita kena One United lah. Hashtag SG United. Macam ada lagu One United. Lagu lama. Lagu bola lama. Bola kan. United. World Cup Okay. Faham. Teruskan. So apabila masjid insyaAllah jangka buka semula pada 27 hari bulan Mac, expect kita akan ada juga secara gradually bertahap-tahap perubahan-perubahan yang berlaku dalam masjid. Katalah masjid buka
So tiba-tiba ada rule baru. For example, saya campak je lah misalan siapa tak bawa sejadah sendiri tak boleh masuk masjid. Macam mana? Oh, itu satu pendekatan yang drastik agresif tu. Kena balik. Ya, tak boleh bawa, tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Hmm. Okay. Macam mana? Kalau saya ikut je lah apa arahan. Kalau saya jadi jemaah lah Okay. apa ni? Okay. Kenapa buat undang-undang macam gini? Kan kita nak solat. Betul. Tapi kan kita tengok kerana kita tak buat, takut virus ni. Okay, saya jadi jemaah lah. Okay, bismillah. Okay, saya tukar tengok. Assalamualaikum. Saya nak solat ni masjid dah buka. Saya dulu. Okay, Saya tengok masjid. Dah check temperature Check temperature, dah contact tracing, sila Haji. Haji tulis nama, last 4 digit IC. Okay, insyaAllah boleh. Okay, ada sign dekat sini lah. Okay, saya dah buat semua. Kita buat lah. Okay. Tuan Karim Okay, Tuan Karim, masya-Allah. Sihat Tuan Karim Alhamdulillah. Bila nak masuk Bila nak masuk nak masuk, tak sabar ni saya. Masjid dah buka balik. Okey, sabar-sabar. Okey, sebagaimana kita tengok kat banner kita ni, kita ada letak, kita ada beberapa perkara yang perlu kita jagalah. Kita dah nak buka balik ni. Jadi kita nanti nak Ramadan pun dengan cantik, dengan baik. Kita tak nak jadi penyebab tersebarlah benda-benda ni Pak Haji. Jadi Pak Haji ada bawa sejadah sendiri? Sejadah kita kan dah kata kan bawa sejadah sendiri, bawa telekung sendiri. Ini yang diperlukan, tak boleh makan dalam masjid dan sebagainya. Macam mana Pak? Tapi saya daripada tempat kerja tak sempat nak bawa sejadah. Lagipun mungkin tak sampai pada saya. Perlu bawa sejadah ni, ni kira wajib ke? Kira wajib, maaf. Untuk sekarang ni, rule sekarang ni. Rule sekarang ni masuk masjid nak kena bawa sejadah je. Tapi kan saya nak solat kan masjid dah dibersihkan. Betul Ji. Masjidnya bersih. Awak saya tak tahu lagi bersih ke tidak. Astaghfirullahalazim. Haji kena faham Ji. Ini sekarang kita nak kena ikut lah Haji. Jangan lewat-lewatkan. Banyak lagi 3,000 orang ni nak masuk ni. Jadi rule-nya adalah bawa sejadah baru boleh masuk. Jadi saya tak boleh masuk lah. Bukan tak boleh masuk. Saya nak Haji sign dekat sini, dan juga sini dan sini dan sini yang mengatakan yang Haji tak bawa sejadah. Jadi kalau 3 kali kita terus buang daripada Pasir Ris. Kalau lah dia bawa sapu tangan. Okay. Kita lepaskan tak? Lepas. Itu asal kita ini bukan rule Ini saya andaian saja. Ini belum lagi official. Tak ada official lah. Kalau kita tak tahu kan, you never know. Macam kita tengok tiba-tiba negeri sebelah tiba-tiba lockdown, you never know. So kita nak langkah berjaga-jaga. So I think bukan sejadah sendirilah. Dia alas. Awak ada alas, saya ada alas. Kita boleh siapkan tisu paper mungkin. Yang besar. Bukan tisu yang kecil tisu yang besar apa dia panggil? Goreng. Kitchen roll. Kitchen roll mungkin satu. Kita cakap okey, ini Haji pegang, Haji taruh Haji punya handphone, jadi tak terbang. Betul. Jadi Haji dah sujud, nanti terbang, Haji semayang cari. Susah je. Tak boleh. Kena letak something lah. Jadi begitulah. Dan juga okey, itu satu. Mungkinlah saya kasih lagi analogi mungkin. Masjid sudah buka kembali. Yes. Dan sebagaimana kita tahu di Mekah dan Madinah, setelah solat mereka, even sekarang ni baru berita yang baru ni, semua masjid tutup. Mekah Madinah, Mekah saja tak salah. Dekat Saudi semua tutup kecuali 2. Ya kan? Mekah Madinah saja. Okey. And Mekah Madinah ni yang Mekahnya dia tutup Isyak sampai ke subuh untuk cuci. Tak ada i'tikaf lah. Tak ada tawaf sunat tak ada. So kita katalah kalau di Singapura, buka kembali selepas solat semua kena balik. Boleh kita nak. Boleh. Kira dah lepas solat tu 30 minit semua balik, atas dasar kita nak bersihkan keselamatan dan sebagainya. Macam mana? Agak-agak masyarakat sokong tak benda ni? Sokong. Tak, saya pun terima. Kerana kita nak buat untuk kebersihan. Kita dah penat lah masjid tutup. Kan? Kita dah penat masjid tutup. Kita tak nak masjid tutup. Betul. So kalau kita terpaksa melakukan benda-benda ini untuk tidak tutup masjid, sokonglah. Ya. Saya sokong pasal benda ni satu yang lepas saya je segini Tak ada masuk cerita. Habiskan. Macam apa ni, usually like macam pada saya, itu satu benda yang baik untuk kita nak teruskan. Maknanya satu tu kita nak membersihkan kan. So no problem lah. Kita nak kena ikuti pasal kita nak menghadapi masa-masa yang akan datang tau. Demi kemaslahatan. Betul. Kita nak Ramadan. Ya, saya kita nak Ramadan yang seperti biasa je. Saya nak Ramadan yang selalu kita dapat datang. Kerana kita tengok 27 hari bulan ni,
InsyaAllah kalau buka, kita kena sebut insyaAllah. Kerana InsyaAllah. kalau tak 5 hari ni dah buka, tapi kena tambah 10 hari. Betul. So kita tak tahu. Hopefully lah 27 bulan ni buka, kita jaga langkah, berjaga-jaga agar kita dapat dah masuk Syaban tau tu. Ya, sedihnya. 2 hari bulan Syaban. Masya-Allah. So Rejab dah habis, terus Syaban, terus Ramadan ni. Maknanya lagi lebih kurang 28 hari dah masuk Ramadan. So macam mana? Jadi kalau semua memainkan peranan, memberi sokongan, memberi dan tidak menyusahkan mana-mana pihak, insyaAllah jalan dengan baik. Let's play our part lah. Let's play our part, insyaAllah. Betul, ada orang kasih figure kalau 4 juta penduduk ni, let's say ada 4 juta penduduk lah dekat Singapura. Kalau 1% je kena dah 40,000 tu dah ramai. Masya-Allah. Jadi setiap daripada kita tu play part. Kita ni tutup masjid sementara, kita nak kekang daripada penularan. Jadi kalau kita sayang masjid kita, maka kita ikut. Kalau boleh kita buat apa yang dinasihatkan lah daripada Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Agama Islam lah. Jadi kita boleh buat hashtag jika anda sayang masjid. Okay. Lepas tu kita kena langkah-langkah dia. Jika anda sayang masjid, jika anda sayang masjid, a challenge. Follow lah. Anda sayang masjid. Hashtag jika anda sayang masjid. Pasal dah ada TikTok yang tu kan. TikTok, macam mana? Kan dah ada yang TikTok yang COVID kan, yang orang buat yang merepek tu. Tak ada, saya tak. Saya baru dapat tahu lah. Saya baru nampak. yang TikTok yang orang gigit apa yang ya Allah, apa ada ni bergigit. Ni dia ada apa nama dia tempat tu? Toilet bowl. Toilet bowl. Astaghfirullahalazim. Coronavirus challenge. Merepek budak ni kan. So daripada macam gitu kita buat ni lah. Kena kecam. Jika sayang masjid, bawa sejadah. Jika sayang masjid, bawa telekong. Jika sayang masjid, ikut arahan. Jika sayang masjid, itulah. Ataupun lagi up, jika sayang Ramadan lah. Settle lah. Betul lah. Please lah. Tak ada advertisement ke ataupun nak terus habis? Kita terus habis. Well, Alhamdulillah. Terima kasih atas perkongsian daripada Ustaz Latifah dan Ustaz Nazi Muhammad. Episod kali ini kita memberikan pencerahan agama, bermanfaat dan mendidik jiwa khusus kepada para muslimah di luar sana agar dapat mereka tunaikan solat dengan sebaiknya. Dan juga para bapa-bapa boleh ingatkan anak-anak wanita mereka tentang apa yang telah dibincangkan di sini, dan juga ibu-ibu sampaikan kepada anak-anak mereka agar ini ilmu yang kita dapat ni bukan sahaja pada masjid tutup selama-lamanya, boleh digunakan bukan saja di Singapura tetapi di mana-mana. Baik, di mana juga anda berada, imarahkan masjid di hati anda. Tingkatkan iman, kurangkan kontroversi, berdiri atas iman hakiki. Iman lagi. Dahsyat. Boleh. Terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.